Salam sejahtera dan salam bumi kenyalang. Anda bersama saya Nixon Nyambar dalam Awani Sarawak. Kita mulakan dengan tumpuan utama untuk malam ini. GPS sokong parti yang mampu tentukan hala tuju negara, kata January. Berita baik, inisiatif buat ibu bersalin dan EFS diteruskan. Dan COVID-19, Kuching dan Miri 2 kes, 1 kes baru di Sibu. Jumaat lepas, Sarawak dikejutkan dengan tragedi feri Triso yang mengorbankan 9 nyawa. Bagi memohon kesejahteraan buat 6 mangsa beragama Islam, Majlis Bacaan Yasin dan Tahlil diadakan di Surau Darul Islam Bandung Sibu pada Selasa. Majlis Anjuran Pusat Khidmat Dun Nangka itu dihadiri sekitar 100 jemaah. Majlis turut mendapat kerjasama JKK Kampung Bandung Baring dan KRT Nangka Bandung Abang Baring. Selain bacaan Yasin dan Tahlil, orang ramai turut menyampaikan sumbangan kepada waris mangsa. Pada pagi ini, semua orang ramai telah dijemput untuk menziarahi waris yang ada bersama kami pada pagi ini untuk memberi sedekah sumbangan dari mana-mana pihak, termasuk NGO dan individu-individu yang hadir pada pagi ini. Majlis turut dihadiri pihak Lembaga Amanah Kebajikan Islam Sibu, Majlis Perbandaran Sibu, ketua-ketua masyarakat dan penduduk setempat. Sementara itu, adik kepada Muhammad Hamzah, Hetty Razali menzahirkan penghargaan kepada pihak yang prihatin dan menghulurkan sumbangan kepada keluarga abangnya. Kami rasa terharu jualah. Terima kasih sebab sudi pula majlis Tok Pakcik keluarga abang kami. Tuhan dia dapat membalas jasa baik yang kita orang beri dan pertolongan, semangat semualah Pakcik keluarga. Hetty menyifatkan abangnya seorang yang sangat tabah berdepan dugaan kehilangan isteri dan anaknya. Sepanjang proses perumian ke semenjak urusan jenazah keluarganya, sidaknya saya kami nangis. Sidaknya anggap untuk perpisahan sementara saja, bukan berpisah yang mesti akan lupa. Jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 1,166 kes. Ya, selepas 5 lagi kes positif direkodkan pada Rabu. Masing-masing 2 di Kuching dan Miri dan 1 lagi kes di Sibu. Kes 1,162 merupakan kes jangkitan tempatan melibatkan lelaki tempatan yang ada kontak rapat dengan kes 1,118 dari kluster Tutong. Kes 1,163 pula, kes importasi melibatkan lelaki tempatan yang telah menaiki penerbangan dari Miri ke Kuching pada 4 Januari 2021. 2 kes di Miri pula merupakan kes import B. Kes 1,164, lelaki tempatan masuk ke Sarawak melalui lapangan terbang Miri dari lapangan terbang Selabuan pada 24 Disember 2020. Ujian saringan kedua RT-PCR pada 1 Januari 2021 telah mendapati kes positif. Kes 1,165 pula, lelaki rakyat Pahang yang masuk ke Sarawak melalui lapangan terbang Miri dari KLIA 2 pada 31 Disember lepas. Saringan dilakukan pada 2 Januari dan kes disahkan positif pada 5 Januari. Kes 1,166 merupakan wanita Sarawak yang balik ke Sibu dari Johor. Ujian RT-PCR pada 4 Januari mengesahkan kes positif. Anak-anaknya bagaimanapun negatif. Gabungan Parti Sarawak GPS akan terus memihak kepada parti dominan yang boleh menentukan hala tuju negara. Ini kerana GPS merupakan parti politik yang bebas dan tidak terikat dengan mana-mana entiti politik utama di peringkat nasional. Demikian kata fellow kanan Majlis Profesor Negara Dr. January Amir susulan kemelut politik di peringkat persekutuan ketika ini. Sebarang keputusan yang dibuat oleh GPS
saya jangkakan akan mengambil kira apakah keuntungan ataupun faedah yang akan mereka raih atau peroleh daripada sebarang keputusan yang mereka buat itu. Jadi untuk itu GPS mahu memastikan keputusan yang dibuat itu akan menentukan tidak berlaku sebarang krisis politik. Jadi saya yakin keputusan itu akan dibuat berdasarkan keuntungannya kepada kerajaan negeri Sarawak. Tambahnya, kesan terhadap kepentingan rakyat, implikasi kepada ekonomi negara dan sosiopolitik negara juga antara perkara utama yang akan dipertimbangkan GPS sebelum menyatakan sokongan kepada mana-mana entiti. Dr. Jennery berkata demikian ketika dihubungi Astro Awani pada Rabu. Tabung Baitul Mal Sarawak TBS menerima zakat perniagaan berjumlah lebih RM427,000. Zakat perniagaan bagi tahun berakhir Disember 2020 itu diserahkan Petronisa Sendirian Berhad dan Sanjung Etika Sendirian Berhad. Majlis penyerahan disaksikan Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg selaku pengerusi Yayasan Sarawak di Wisma Bapa Malaysia. Pengerusi Lembaga Pengarah Petronisa dan Sanjung Etika Sendirian Berhad, Datuk Seri Muhammad Abu Bakar Marzuki, menyerahkan zakat perniagaan Petronisa berjumlah RM405,500, manakala zakat perniagaan Sanjung Etika Sendirian Berhad berjumlah RM22,046. Ia diserahkan kepada Yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak, Datu Misnu Taha selaku wakil TBS. Terus hadir pengurus besar TBS, Datu Abang Sibli Abang Muhammad Naili. Tahun pertama inisiatif bantuan ibu bersalin telah memanfaatkan 40,000 penerima dengan jumlah keseluruhan RM18 juta. Tahun ini inisiatif berkenaan diteruskan. Turut diteruskan inisiatif Endowment Fund Sarawak EFS bernilai RM1,000 untuk setiap kelahiran. Ini reaksi kaum ibu berhubung pengumuman ini. Kami rasa bersyukur dan berterima kasih dengan bantuan ibu bersalin. Dengan bantuan ibu salin dapat mengurangkan para ibu-ibu di luar nun dan macam kami untuk membeli keperluan baby macam pampers, susu dan bahan keperluan baby yang lain. Maklumlah kena itu time PKP, ekonomi pun banyak merosot. Dengan bantuan juga kami orang sebagai ibu-ibu tu dapat rasa meringankan beban kami orang. Semoga bantuan itu dapat diteruskan. Kami rasa kerajaan Sarawak sangat prihatin. Kami dapat bantuan sebagai ibu, kami pun dapat bantuan, anak kami pun akan dapat bantuan dari kerajaan Sarawak juga. Di sampingnya, kami rasa bantuan tersebut dapat digunakan dengan sebaik mungkin untuk ibu recover balik selepas bersalin. Seterusnya, kawalan zon maritim Tanjung Manis kini diperhebatkan dengan aset baru, kapal KM Semilang. Kata Pengarah Maritim Sarawak Laksmana Pertama Maritim Zin Azman Mat Yunus, penambahan ini bakal melancarkan operasi di perairan berkenaan. Bagi meningkatkan keupayaan pengoperasian di zon maritim Tanjung Manis yang pada ketika ini hanya ada sebuah bot di sana. So jadi kita yakin penempatan yang baru ini akan dapat meningkatkan kemampuan zon maritim Tanjung Manis dalam melaksanakan operasi penguasaan dan juga SAR, SAR sekiranya berlaku sebarang kejadian di perairan Tanjung Manis. Jelasnya, biarpun jumlah tangkapan nelayan asing pada tahun 2020 adalah kecil, namun kesiapsiagaan ini perlu sebagai langkah berjaga-jaga bagi pastikan keselamatan perairan negara terjamin. So, tahun lepas kita rekod 11 bot nelayan asing dengan jumlah kru 97 dan dengan nilai rampasan 10 juta. Tapi saya tengok trend sekarang ni memang kurang because of COVID dan juga musim timur laut. Beliau berkata demikian ketika menghadiri Majlis Perpindahan Kapal Maritim KM Semilang. Untuk rekod, ketika ini Maritim Sarawak diperkuatkan dengan 15 buah kapal dan 15 buah bot.
Bagi mantapkan lagi pengurusannya, Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU akan buat penstrukturan semula dalam masa terdekat. Jelas Datuk Bandar Kuching Utara Datuk Junaidi Ridwan, perubahan ini diharap mampu meningkatkan kualiti perkhidmatan kepada penduduk di dalam kawasan tadbirannya. Oleh yang demikian, sebagai salah satu pendekatan lebih holistik dan inisiatif ke arah ini, kita telah bercadang untuk penstrukturan semula di BKU dan akan kita laksanakan pada masa yang terdekat. Saya rasa dalam tahun ini, kalau boleh kita laksanakan our restructuring our agensi supaya ianya lebih bersesuaian dan lebih berkesan serta efektif dalam melaksanakan tugas harian kita. Beliau pada masa sama menggesa semua warga di BKU bergerak sebagai satu pasukan dalam melaksanakan apa juga tugas dan tanggungjawab. Beliau berkata demikian pada majlis Perhimpunan Bulanan Dewan Bandaraya Kuching Utara di Auditorium Dewan Bandaraya Kuching Utara pada Rabu. Melentur buluh biar dari rebungnya. Bagi ibu bapa yang mahu asah bakat anak dalam sukan papan selaju, di Kuching ada Kelab School of Skateboarding. Di sini kanak-kanak seawal umur 7 tahun diberi pendedahan dan latihan awal untuk mengendali papan selaju. Mana tahu, satu hari nanti mereka mungkin mewakili negara ke peringkat lebih tinggi. I want to be a pro skater and I want to go in Olympic. Muhammad Mirza Hamis, antara anak didik School of Skateboarding, impiannya mahu jadi jago papan selaju dan beraksi di Tamasya Olimpik. Pengetua School of Skateboarding Kuching, Denny Zulfikar, percaya kelab ini mampu menyemai elemen positif dalam kalangan generasi muda bagi bina keyakinan diri. Start School of Skateboarding is actually bagi saya adalah untuk mendekatkan diri dengan belia-belia kini itu, inspire them what is skateboarding is all about. Dalam skateboarding actually we have a few of element yang boleh build up character individual itself. Denny tidak menafikan ada dalam kalangan ibu bapa yang masih skeptikal mengenai sukan ini, dan untuk mengubah persepsi masyarakat setempat, Denny dan rakan-rakannya turut menganjurkan program dan kempen untuk mengenengahkan sukan luncur papan laju tersebut agar diketahui orang ramai tentang manfaatnya. We do a awareness program about skateboarding, extreme sport. So we went to St. Teresa, we went to St. Mary's, we went to St. Thomas, Tengku Putra, Lodge School, a few of school in Kuching. Daripada siapa, when we do a awareness pun program dalam skateboarding tu, di siapa kami nampak, di siapa parents dapat nangga what is actually skateboarding. Before tu tanya aspek skateboarding is street sports, street activity, wild activity. Dengan pendedahan berterusan sebegini, ia percaya membuka minda ibu bapa mengenai impak sukan ini dalam membentuk keyakinan diri anak mereka. So what I see from this skateboarding, actually they build a confidence for the kids. Macam taknya gugur, angkat sendiri, and then macam my build confidence-nya juga, and then like my daughter-nya quite afraid of bukan height, but dia takut gugur. So this one actually build their confidence. Moreover, my son yang dari Japan, and then approach Jepun pun lain juga, dan pun skateboarding untuk mentality yang lain, and then actually daknya jadi macam berani, independent. And then they are quite in a teamwork. Denny berharap usahanya mengembangkan sukan ini mendapat perhatian kerajaan, antaranya dengan membina gelanggang khusus untuk sukan papan selaju sebagai platform mengasah bakat-bakat anak muda. Sekian Awani Sarawak malam ini. Salam hormat.